Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Perkongsian kali ini sebenarnya tidak ada benda apa yang aku boleh update terbaru lah untuk Sabah FC yang ingin aku cuba sampaikan di sini. Walaupun last video aku 11 hari lah, 11 hari sebelum last video aku tu dan menuju ke video ni, saja aku tarik masa tersebut untuk tidak berkongsi apa-apa. Pasal aku, kalau boleh aku cuma mau berkongsi tentang update Sabah FC lah, update perpindahan pemain masuk ataupun keluar, update mengenai baju telah kita kongsikan tapi itu belum ada finalization lagi untuk baju tu sahkah Karino akan bersama Sabah FC. Walaupun dalam bab baju tu ramai orang komplain macam design old school betul. So mungkin dia orang dengar lah komplain kita pasal tu. So mungkin dia orang cuba mengubah balik apa yang telah di represent dan cuba untuk memberikan satu desain yang lebih modern lah, lebih kurang macam tu. Tapi itu anggapan aku saja. Jadi apa yang ingin aku ceritakan kepada kamu untuk video kali ini adalah lebih kepada pendapat aku saja, perasaan aku tentang apa yang telah dilakukan oleh Sabah FC. Ianya lebih kepada sunyi lah, seperti mana tajuk di thumbnail aku tu. So sunyi, sepi, tidak ada sebarang update pun daripada Sabah FC. Apa-apa yang kita dapat pun macam contoh daripada yang kita pernah berkongsi dengan Sabah FC, dirumuskan berminat untuk mendapatkan pemain daripada Immigration iaitu Fayyaz Zulkifli pun masih dalam pada status rumour sekarang. Even baju tu pun sendiri, Karino tu pun Sabah FC tidak mengeluarkan apa-apa statement. So amat merungsingkan, merisaukan, dan macam orang bilang, orang benda tu juga macam mengurangkan semangat kita jugalah. So aku suka tengok tim-tim lain, contoh seperti macam of course JDT, Selangor dan juga Kuching City. Okay lah, ini we are talking about top 3 team. So aku rasa mereka patut dan layak juga untuk membuat benda-benda sedemikian. Maksud aku aktif dalam transfer windows. Di mana kalau JDT pun sudah ada 4 kemasukan pemain, Selangor ada 5 kemasukan pemain, manakala Kuching ada 2 kemasukan pemain setakat yang aku baca ni. Tapi ada aku ternampak news actually ada 3 lagi pemain, ada lagi macam plus 2 lagi pemain. So macam ada 4 lagi pemain yang telah masuk dalam Kuching City sekarang, dan nama-nama tersebut pun memang agak cukup besar jugalah. Dan di dalam list tersebut pun ada beberapa pemain yang sebenarnya dalam pemerhatian aku yang mereka ni berada di dalam bukan top team dalam kelompok kita juga. So aku berpendapat adalah cukup sesuai untuk kita membawa masuk pemain ni. Tapi unfortunately mungkin kita bertindak tidak begitu pantas, sunyi di dalam persiapan menuju kesaingan Liga Super ni, ataupun masih busy mau layan Piala Dunia. Aku tak tahulah, mungkin diorang bilang lepas Piala Dunia lah baru kita busy. Itu aku tak tahu, itu tanggapan aku saja. Antara penama-penama tersebut, ini yang aku tengok Selangor lah yang telah diambil oleh mereka, iaitu Azam Aziz daripada Kelantan, dan juga Adib Raup daripada Penang. Ini adalah 2 nama yang sering kali menjadi dalam my personal radar lah untuk Sabah FC, di mana aku suka 2 pemain ni. Unfortunately Selangor telah merembat pemain tersebut. So maksud aku tu, Azam Aziz dan juga Adib Raup ni beraksi dengan satu pasukan yang di dalam kelompok kita lah. Maksudnya tim dia orang tu tidak kuat mana pun. Cuma kemampuan mereka ni as a individu dalam tim tersebut, bilang orang amat ketara lah. Beza dengan pemain-pemain yang lain, di mana sekali lagi ia telah mengambil perhatian oleh pasukan Selangor dan mereka dibawa ke tim yang berada di top 3. So aku harap kamu faham lah apa maksud aku di situ. Seterusnya adalah daripada Kuching City telah mengambil Dylan Wenzel Hall. Agak rugi juga, tapi ini pendapat aku lah. Untuk Dylan Wenzel Hall ni, dia sebenarnya amat layak untuk beralih ke pasukan yang lebih bagus berdasarkan cara permainan beliau. So kalau Wenzel Hall ni ke Sabah FC, aku rasa dengan prestasi dia tidak layak lah untuk bersama Sabah FC. Walaupun aku mau dia bersama Sabah FC, tapi aku rasa dia inginkan pasukan yang lebih bagus daripada Sabah FC. So aku dah heran lah kenapa dia pergi ke Kuching City. Dalam pemerhatian aku ada satu lagi player, tapi dia ni agak berumur juga. Cuma dari segi pemerhatian aku, posisi pemain ni amat sesuai untuk bersama Sabah FC.
Kerana position ni lah yang aku rasa paling kurang, paling tidak ampuh di dalam Sabah FC. Kita ada Gary Steven Robert, defensive midfield. I'm talking about defensive midfield lah. Kita ada Dean Pelicanos. Bagi aku dua tu saja yang betul-betul boleh berada di posisi defensive midfield tapi tidak memberikan persembahan yang kita inginkan. Pemain yang menarik perhatian aku yang aku rasa layak untuk bersama Sabah FC atau perlu diconsider lah oleh manajemen Sabah FC adalah Fadi Awad yang bersama PDRM. Kedudukan PDRM pun agak tercorot juga, lebih bagus daripada kita. So aku rasa why not kita cuba memancing atau membawa masuk pemain ini ke dalam Sabah FC, kerana aku yakin dia pun berminat untuk beraksi dengan pasukan yang lebih bagus daripada apa yang beliau wakili sekarang ni. Unless dia betul-betul suka sangat dengan PDRM ni, so I think dia akan terus stay lah bersama PDRM. Tapi kalau kamu tanya aku personally, aku berminat untuk membawa Fadi Awad ni masuk ke dalam Sabah FC. Cuma dia punya kontrak expiry pada bulan 12 2026. So maksudnya dia masih berbaki beberapa bulan lagi. So sekiranya ingin mendapatkan hikmat beliau, biasa benda-benda macam ni perlu pembayaran perpindahan pemain, unless ada mutual understanding lah daripada Fadi Awad dan juga PDRM, yang PDRM bersetuju untuk melepaskan beliau secara gentleman agreement lah, lebih kurang macam tu. So ini maksud aku tadi, Adib Raup kita sudah terlepas, Azam Aziz kita sudah terlepas. So the only player yang ini setakat pengetahuan aku lah, mungkin ada banyak lagi player-player lain, tapi dalam perhatian aku, dalam radar aku, memang aku mau Azam Aziz, memang aku mau Adib Raup, memang aku mau Fadi Awad. So dua sudah pergi. So aku merasakan the only logical player yang aku rasa patut Sabah FC sambar atau dalam radar mereka adalah Fadi Awad, berumur 33 tahun. Mungkin boleh beraksi dalam 2 tahun lagi. Lebih kurang macam tu. It's good enough lah sebenarnya untuk kita memperbaiki position defensive midfield yang sering kali bocor dan juga gagal pemain-pemain yang berada di position defensive midfield tu gagal untuk beraksi seperti mana yang kita inginkan. Contoh dulu macam aku perhatikan macam Pak Tesu lah, lebih kurang gitu. Dia cukup bagus berada di position tersebut. Jadi agak mengecewakan. Aku macam tak tahu apa yang cuba dilakukan sekarang oleh manajemen Sabah FC ini, kerana kalau aku mau terus terang sama kamu, ini adalah benda yang sama kita lalui sewaktu musim lepas. So dia macam deja vu lah, lebih kurang begitu. So aku tak suka situation ni. Pasal kalau betul diulangi apa yang kita lalui musim lepas tu, aku dah rasakan aku rasakan tidak mustahil akan menjadi kucar kacir lagi ni persiapan Sabah FC untuk musim yang akan datang 2026-2027 ni, dan kemungkinan besar kita akan mengalami lagi satu situasi yang sama lah tentang prestasi Sabah FC. So aku mengharapkanlah Sabah FC, manajemen Sabah FC kembali bangkit, kembali aktif untuk berkongsi mengenai apa-apa benda sekalipun lah. Tapi of course untuk kita mau berita mengenai perpindahan, kemasukan, keluarnya pemain Sabah FC, kerana ianya cukup penting untuk kita lah mengetahui status sebegini ni. Tapi pun ini adalah pendapat aku sahaja, mungkin aku salah, mungkin ada reason yang lebih logik kenapa kita ni sunyi. Anda boleh letakkan pendapat anda di ruang komentar di bawah. Tapi apa yang ingin aku katakan sekali lagi, benda ni seolah-olah seperti mana yang telah berlaku di musim lepas, dan tengok apa hasil dia, dan aku risau ianya akan berulang lagi di musim ni. Jadi sampai itu sajalah perkongsian aku untuk kali ini. Jadi aku ingin mendengar pendapat anda mengenai apa yang telah aku share. Letakkan pendapat anda di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.